Pengerusi majlis, yang berusaha, Cik Zamari juga, serta KP kita, KP Basic, Cik Arman Shah, serta rakan-rakan kolej sekalian, KKM Seremban Pembantu Perubatan. Sekejap tak boleh lah. Sekejap. Ada. Okey, saya akan memberikan topik perubahan aspek pemakanan semasa bulan Ramadan. Okey, ketika bulan Ramadan ni waktu makan kita adalah terhad, iaitu waktu buka puasa sehingga sahur. So bagi macam yang untuk bersenam ataupun sebelum ni saya jadi atlet tu, dia punya training dia adalah selepas sahur, sebelum iftar dan selepas iftar. So macam team running kita di kolej ni seperti Cik Najib, Encik Aziz, Mak Syah yang sekarang ni aktif masuk larian. Dengan cerita Abang Arman cerita, hujan-hujan pun lari juga tu. So bolehlah berjalan laju ke ketika waktu petang sebelum iftar ataupun malam lah dalam 20 minit ke hingga setengah jam. Okey, status hidrasi. So apabila bulan puasa ni dehidrasi akibat kehilangan ataupun kekurangan air di dalam badan sepanjang tempoh kita berpuasa. Bekalan tenaga dan glycogen juga, iaitu penurunan tenaga serta penyusutan bekalan glycogen yang ketara sepanjang tempoh berpuasa. So glycogen tu kita nak senang faham dia gula lah. Glycogen tu gula dalam simpanan yang disimpan di dalam otot atau liver kita, iaitu hati kita. So bila bekalan glukos tu dalam aliran darah dah habis digunakan, glycogen tu akan ditukarkan kepada glukos lah untuk dipecahkan sebagai tenaga untuk aktiviti seharian kita. Dan dia akan masuk ke dalam aliran darah. So itu pemahaman senang bagi glycogen ni, dia glukos. Gula tu tukar menjadi tenaga lah untuk aktiviti kita. Dia akan masuk ke dalam aliran darah kita. Okey, seterusnya adalah pengambilan makanan seharian kita. Dalam bulan puasa ni, pengambilan makanan ni dia sama ada berkurangan ataupun berlebihan dalam sehari. So berlebihan tu kalau kita pergi bazar tu kan, semua benda dekat stall-stall kita nak singgah, so akan menyebabkan berlebihan lah pengambilan makanan seharian kita mengalahkan bukan bulan puasa. Komposisi tubuh kita, penurunan berat badan yang ketara sepanjang berpuasa akibat daripada dehidrasi, penyusutan bekalan glycogen tadilah, serta penurunan otot-otot badan kita apabila keperluan tenaga seharian tidak tercapai dalam tempoh berpanjangan. Maksudnya apabila kita punya kandungan pemakanan kita tidak mencukupi, so penurunan otot badan kita akan berlaku. Okey, so ini adalah tips-tips sedikit lah pemakanan semasa Ramadan. Kita mulakan dengan sahur. Okey, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Bersahurlah kamu semua, sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkatan. Iaitu riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, so ni antara tips dia adalah lewatkan waktu bersahur. Dia juga merupakan sunnah Rasulullah, bersahur menghampiri waktu azan subuh untuk meminimumkan tempoh berpuasa. Okey, mengandungi makanan yang seimbang, ada karbohidrat, protein dan juga serat. So nanti saya tunjuk piramid tu. Pengambilan karbohidrat kompleks secara serat. So makan lebih lambat dihadam, berasa kenyang dalam tempoh yang lama.
So air kosong, minum air secukupnya untuk memulakan hari dalam keadaan well hydrated. So memang minum air kosong ni sangat penting. Okey, makan kurma selain daripada sunnah Rasulullah. So kurma ni memang banyak dia punya khasiat dia. Diambil pada waktu terakhir ketika bersahur. Okey, hadkan pengambilan garam dan kafein. So ada rakan-rakan yang suka minum kopi terdapat kafein tu, so elakkan mengambil kafein bagi mengelakkan kehadiran air di dalam badan serta akan rasa dahaga yang berlebihan. Okey, so tip pemakanan kedua semasa iftar iaitu berbuka puasa. So dia punya cadangan dia ada dia macam terbahagi kepada dua, iaitu selepas azan maghrib. Selepas azan maghrib tu, iaitu sebelum solat lah, so makan kurma atau buah-buahan, iaitu mengandungi gula nangka yang memberikan tenaga dengan cepat. Lepas tu bolehlah buat air jus buah-buahan tanpa gula, kita blend kan, contohnya air temikai ke jus oren yang tanpa gula. Untuk mengandungi untuk menggantikan air yang telah hilang dalam badan lah, kita berpuasa kan selama 8 hingga 10 jam tu. Okey, kuih muih, hadkan pengambilan kepada 1 hingga 2 potong kuih muih, bukan makan satu talam. Okey, bubur dan sup sedikit untuk meningkatkan pengambilan air. So ni selepas azan, azan je kita boleh makan ringan-ringan dulu lah, serta minum air jus buah-buahan tanpa gula. And then selepas kita dah solat maghrib, kita bolehlah makan makanan yang seimbang, which is macam dalam piramid ni, iaitu mengandungi karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ni contohnya nasi mengandungi protein, ayam, telur atau daging serta mengandungi serat lah. Serat ni sayur dan buah-buahan. So dalam piramid ni kita kena ada nasi, ada ayam atau telur atau daging serta mengandungi serat sayur atau buah-buahan. So kalau bagusnya pun ikan pun lagi bagus sebab daging putih. Okey, air kosong, minum air secukupnya, minum secara berkala untuk menggantikan air yang hilang dalam badan. So kuantiti dia adalah berpada-pada lah maknanya kita berhenti sebelum kenyang. Okey, tips yang ketiga adalah pemakanan semasa moreh, iaitu selepas solat tarawih, solat isyak Okey, snack sihat iaitu roti, susu, buah-buahan So roti pun dalam 2 keping, bukan satu buku tu habiskan. Susu dalam segelas, susu low fat boleh ataupun full cream, buah-buahan sebagai serat untuk kita Okey, mengawal kuantiti iaitu menghadkan pengambilan kuih. So bolehlah makan kuih 1 hingga 2 potong. Elakkan atau hadkan pengambilan juadah berat seperti mi goreng ke, ketiau goreng ke, nasi goreng ke dan sebagainya Air kosong untuk meningkatkan kita punya tenaga balik lah, mengembalikan tenaga kita serta untuk mengelakkan dehidrasi. Okey, dalam bulan puasa ni kita kena maintain sekurang-kurangnya 8 gelas lah. So kita tengok kat sini, bangun sahur segelas, selepas sahur segelas, buka puasa, lepas tu selepas maghrib, lepas tu sebelum isyak, lepas tu sebelum tarawih, semasa tarawih dan sebelum tidur. So total at least kita kena minum 8 gelas sehari lah untuk bulan puasa ni. 8 hingga 10 gelas. Bergantung pada kita punya badan lah. So at least memang kena 8 gelas untuk mengelakkan kita dehidrasi pada bulan puasa. So aktiviti seperti senaman boleh diteruskan tetapi dengan kita punya keupayaan maksimum hanyalah 40 hingga 60%. Contohnya macam berjalan kalau bukan bulan puasa tu kita target untuk 10,000 langkah. Tapi kalau bulan puasa ni
kita buat daripada 10,000 langkah tu 40 hingga 60% lah, at least dalam 50%, 5,000 hingga 7,500 langkah tu kena buat juga sebab bulan puasa ni bukan bulan untuk kita tak boleh bersenam, bukan bulan yang menyebabkan kita ni tak perlu exercise. So at least paling kurang pun berjalan lajulah, target 5,000 hingga 7,500 langkah. 50 hingga 75% ataupun 40 hingga 60% lah, bergantung pada kita punya badan dan kita punya sehari bergantung pada faktor badan kita serta faktor usia serta faktor kita punya risiko penyakit. Okey, terima kasih. Setakat ini saja untuk tips-tips pemakanan. Untuk kita share bersamalah, untuk peringatan bersama juga untuk saya juga. Sebab saya pun kau makan juga. Okey, lain tak ada. Terima kasih semua. Kalau semua masuk perut kembung. Okey, terima kasih Encik Zamari. Terima kasih semua.